Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat hadirin dan hadirat yang budiman. Hadirin hadirat yang budiman. Universiti Malaysia Kelantan atau nama singkatan UMK telah mula bertapak secara rasminya pada tahun 2007. UMK merupakan universiti awam yang ke-19 di Malaysia dan memulakan pengambilan pelajar pada awal Jun tahun 2007. Terkini, universiti ini mempunyai 9 buah fakulti dan 4 buah pusat tanggungjawab. Dengan bermotokan keusahawanan ialah teras kami, universiti ini menekankan ilmu keusahawanan dalam kalangan mahasiswanya tanpa mengira disiplin ilmu dan juga bidang. UMK merupakan universiti awam yang dikategorikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi sebagai universiti yang berfokus. Hal ini kerana universiti ini memfokuskan tentang keusahawanan. Oleh hal demikian, pelbagai kejayaan UMK melalui pelbagai bidang dapat diperlihat secara lebih terperinci dan dapat menyelahkan lagi kehebatan Universiti Malaysia Kelantan. Tanpa melengahkan masa, hadirin tenang-tenangkan fikiran, lapang-lapangkan dada, kerana saya, Nur Syaza Aina binti Syahidan, akan membawa anda dalam menelusuri dan mengkaji kejayaan-kejayaan serta bagaimana kejayaan UMK ini dapat dicapai. Namun, sebelum kita mengupas tajuk ini dengan lebih terperinci dan mendalam, mari kita berkenalan dengan 3 ahli panel yang telah melakukan beberapa kajian tentang kejayaan UMK selaras dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Di sebelah saya, cukup berkaliber orangnya, Saudari Afrina Sahira binti Abdul Manan selaku ahli panel pertama. Apa khabar Saudari Afrina? Sihat, Alhamdulillah, Saudari Syaza. Di sebelah seterusnya, mari kita alihkan kepada ahli panel yang kedua, iaitu Saudari Siti Khadijah binti Abdul Rashid. Terima kasih Saudari kerana sudi hadir dan memberi pendapat serta perkongsian yang berguna pada hari ini. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, sihat. InsyaAllah saya akan memberikan maklumat yang berguna kepada anda. Terima kasih Saudari. Baiklah, tidak lupa juga ahli panel kita yang ketiga di sebelah sana, Saudari Afiqah Nabilah binti Muhammad Hirzi. Saya sangat berbesar hati kerana Saudari dapat hadir kemari bersama-sama kita dalam membincangkan tentang UMK ini. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, sihat. Baiklah, sebagai mukadimah penuh hikmah, ada eloknya jika saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita. Baiklah, Saudari Afrina, pada pandangan Saudari, apakah faktor umum yang mendorong kejayaan UMK ini dapat dicapai dan dikecapi pada masa ini? Terima kasih Saudari Syaza atas persoalan. Bagi saya, faktor umum yang mendorong kejayaan UMK ialah daripada visi dan misi UMK tersendiri. Yang telah dijelaskan dan dinyatakan yang menjadikan satu komponen dalam rancangan Malaysia yang ke-9. Okey. Bagi menyokong pembangunan UMK ini, pembangunan modal insan berkualiti dalam sektor pendidikan tinggi negara. Jadi, konsep UMK ini juga berteraskan kepada pendidikan keusahawanan dan perusahaan, iaitu entrepreneurship is education and enterprise. Selain itu, ianya juga mendorong untuk melahirkan keusahawanan dari bumi putra. Antara faktor umumnya ialah berani mengambil risiko kerana bidang perniagaan ini ada pasang dan surutnya. Keyakinan diri dalam kalangan pelajar juga merupakan satu perkara yang amat penting yang diperlukan bagi menghasilkan sesuatu dengan berjaya. Oleh itu, saya melihat telah banyak pencapaian dari pelajar UMK yang sekaligus membuka mata masyarakat bahawa bidang keusahawanan ini memberi impak yang positif. Walaupun pelbagai cabaran dan juga yang perlu dihadapi.
Demikian itu jugalah slogan kami ialah entrepreneurship is our trust. Terima kasih, itu saja pendapat saya. Terima kasih Saudari Afrina. Begitulah gambaran yang kita dapat lihat dalam menceritakan bagaimana kejayaan UMK ini dapat dicapai. Seterusnya, ingin saya alihkan pertanyaan saya kepada ahli panel yang kedua, iaitu Saudari Siti Khadijah. Baiklah Saudari, bolehkah Saudari menyuarakan satu kejayaan yang diperolehi dan ianya dapat diperlihat daripada sudut bagaimana dan bagaimana kejayaan itu dapat direalisasikan? Silakan Saudari. Terima kasih atas soalan Saudari Syaza. Bagi pendapat saya, kejayaan pelajar UMK untuk menjadikan kursus keusahawanan sebagai kerjaya untuk menempuh ke alam pekerjaan adalah salah satu yang sangat-sangat berbaloi. Hal ini kerana saya sangat tertarik dengan seorang usahawan dan seorang pakar motivasi yang bernama Zig Ziglar, yang merupakan seorang pakar motivasi yang terkenal. Beliau telah menceritakan tentang pengalaman beliau dalam usahawan yang mempunyai pasang dan surutnya, seperti yang dikatakan oleh Saudari Afrina. Oleh itu, untuk mencapai kejayaan ini, untuk merealisasikan kejayaan tersebut, kita perlu membina jati diri kita untuk lebih mudah untuk ke alam pekerjaan. Kita perlulah percaya dan berani untuk melakukan cabaran itu untuk lebih ke hadapan dan untuk kita lebih mempercayai diri kita sendiri. Itu pendapat saya, Saudari Syaza. Terima kasih Saudari Siti Khadijah. Cukup jelas pandangan Saudari tentang persoalan tadi. Baiklah, sudah jelas satu kejayaan yang telah dikecapi oleh UMK. Seterusnya, bagi mengukuhkan lagi sudut kejayaan UMK ini, bolehkah panel ketiga Saudari Afiqah Nabilah menyatakan kejayaan lain yang diperolehi dan bagaimana kejayaan itu dapat membawa imej UMK? Terima kasih Saudari Syaza atas persoalannya. Pada pendapat saya, antara kejayaan UMK adalah sebuah universiti keusahawanan. Usahawanan dari segi definisi bermaksud sesiapa yang terlibat dalam perniagaan, sama ada menjual atau membeli produk atau perkhidmatan dan memiliki perniagaan atau syarikat tersebut. Usahawan juga boleh dikategori kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana sebelum mencapai tahap perusahaan tinggi dan menghasilkan keuntungan. Oleh itu, Universiti Malaysia Kelantan ini telah berjaya menjadi universiti usahawanan pertama di Malaysia. Terima kasih Saudari Afiqah Nabilah. Kita telah mengetahui kebenaran mengenai kejayaan UMK dalam pelbagai bidang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengetahui bagaimana kejayaan ini dapat direalisasikan dan faktor yang mendorong kejayaan ini dapat dicapai. Jadi, saya ingin mengalihkan pertanyaan saya kepada ahli panel pertama, Saudari Afrina. Saudari, adakah keluarga menjadi pendorong bagi kejayaan yang dicapai oleh pelajar UMK? Silakan. Okay. Terima kasih Saudari Syaza atas soalan. Pada pendapat saya, keluarga juga merupakan salah satu pendorong kepada kejayaan pelajar-pelajar di UMK. Tetapi selebihnya, para pelajar juga perlulah pandai menguruskan masa dan juga bertanggungjawab bagi untuk selalu peka dan menjadi seorang pelajar yang proaktif dalam mendapatkan maklumat ataupun bantuan dari segi pembelajaran mereka. Selain itu, pelajar juga diberikan sokongan oleh para pensyarah kerana di UMK kami mengadakan satu konsep mentor dan mentee yang merupakan setiap pelajar mempunyai seorang penasihat akademik atau lebih dikenali sebagai PA
untuk membantu mereka dalam pembelajaran sepanjang berada di UMK. Saya rasa itu saja pada pendapat saya. Saya kembalikan kepada saudari Syazah. Baiklah, terima kasih saudari Afrina di atas hujah yang sangat berguna tadi. Seterusnya saya alihkan pula pertanyaan saya kepada saudari Siti Khadijah. Jadi, saudari Siti Khadijah, bagi saya, persekitaran memainkan faktor yang penting juga. Adakah tuan panel kedua Siti Khadijah bersetuju dengan saya? Saya bersetuju dengan moderator saudari Syazah. Bagi saya, persekitaran yang positif sangat diperlukan untuk seseorang individu yang berjaya. Untuk utamanya rakan-rakan. Jika kita mempunyai rakan-rakan yang tidak baik ataupun trend yang panggil sekarang ialah toksik, sangat-sangat dia macam sangat tidak baiklah untuk diri kita. Hal ini kerana persekitaran itu memainkan peranan yang penting untuk kejayaan seseorang usahawan itu sendiri. Untuk berfikir, untuk mencari idea, untuk mendasarkan dan memantapkan lagi kejayaan yang dimiliki oleh usahawan itu. Itu saja pendapat saya. Baiklah, seterusnya ingin saya ajukan soalan terakhir saya kepada saudari Afiqah Nabilah selaku panel ketiga. Saudari, kejayaan sesuatu perkara amat digalakkan dalam agama. Bolehkah saudari Afiqah Nabilah menjelaskan lagi tentang perkara ini? Silakan saudari. Terima kasih saudari Syazah atas persoalannya. Pada pendapat saya, kejayaan mengikut kepercayaan masing-masing. Pada pendapat saya, setiap agama mempunyai satu nilai agama di mana mereka menginginkan insan yang mengikuti agama tersebut mencapai kejayaan. Sebagai contoh, agama Islam itu sendiri telah menitik beratkan tentang isu tentang kejayaan. Hal ini dapat ditunjukkan dalam kisah perdagangan Nabi Muhammad SAW pada masa dahulu yang menggadai harta sewaktu begadang. Hal ini jelas terbukti menunjukkan agama menjadi salah satu pendorong untuk terus melakukan kejayaan. Tidak satu hal yang mustahil untuk dikecapi, melainkan dengan usaha. Bak kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Afiqah Nabilah. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel yang sudi memberi perkongsian dan juga pencerahan mengenai topik perbincangan kita pada hari ini, iaitu kejayaan UMK dalam pelbagai bidang. Hadirin, sesungguhnya kejayaan yang dicapai ini mampu memberikan imej dan gambaran yang positif tentang UMK dari sudut pandangan umum. Namun, kejayaan ini tidak terberhenti di sini sahaja. Akan terbentuknya dan terlahirnya kejayaan-kejayaan lain pada masa yang akan datang. Jadi, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.